Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang dihormati pensyarah kami Dr. Khadijah binti Muda dan yang dikasihi rakan-rakan sebujuangan sekalian. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan kepelbagaian budaya dari aspek pemakaian etnik bukan Melayu yang diamalkan dalam kalangan mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Bagi melengkapkan tugasan subjek penghayatan etika dan peradaban Kod UTC 1012. Pengenalan kajian. Malaysia merupakan negara yang unik, terdiri daripada etnik yang berbeza. Setiap etnik mempunyai perbezaan dari segi agama, adat, bangsa dan budaya. Pembahagian etnik turut berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia dalam aspek agama, adat, bahasa, nilai dan kepercayaan. Setiap etnik atau suku bangsa di Malaysia mempunyai warisan mereka yang tersendiri. Warisan merupakan sumber identiti kepada sesuatu etnik. Setiap warisan dapat menjadi asas perpaduan dan penyatuan dalam kalangan masyarakat. Malahan, kewujudan pelbagai etnik di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian pemakaian tradisional dalam masyarakat kita. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti pemakaian etnik bukan Melayu dalam kalangan mahasiswa di UPSI. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor kepelbagaian budaya pemakaian etnik bukan Melayu dalam kalangan mahasiswa di UPSI. Dan yang terakhir, mengkaji penerapan budaya pemakaian etnik Melayu dalam kalangan mahasiswa bukan Melayu di UPSI. Antara permasalahan kajian yang dibincangkan adalah yang pertama, para pelajar hanya memakai pakaian yang dikatakan mengikut perkembangan semasa sahaja. Yang kedua, syarat peraturan etika pemakaian di kebanyakan universiti awam di Malaysia yang kurang menekankan tentang pemilihan pakaian yang sesuai untuk dipakai ketika sesi kuliah berjalan. Dan yang terakhir, pelajar berpakaian mengikut fashion barat, maka mereka akan bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang tidak bermoral. Lokasi kajian dijalankan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Skop kajian dijalankan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iyas bin Muhammad Mastin. Bagi kajian literatur, kami dapati pengaruh rakan sebaya adalah salah satu faktor kepelbagaian budaya pemakaian etnik bukan Melayu. Ini adalah kerana remaja cenderung untuk mudah terpengaruh dengan nilai-nilai dan budaya hidup di sekeliling mereka, sama ada nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Sebagaimana menurut Hunter, dalam Habibah, rakan sebaya begitu berpengaruh dalam hidup remaja, sehingga mereka sanggup menghabiskan berjam-jam masa mereka bersama rakan-rakan. Seterusnya, persekitaran masyarakat juga yang menyarungkan pakaian pelbagai etnik bukan Melayu, terutama di universiti, juga menyebabkan ramai mahasiswa yang mengamalkan budaya pemakaian etnik bukan Melayu. Begitu juga yang mana baru-baru ini sahaja, graduan diploma lepasan ijazah Universiti Malaysia Sabah, Mira Afatrisa Arim, memilih menggayakan pakaian tradisi etnik Murut, iaitu busana pinung kolau semasa menerima penganugerahan ijazah pada Majlis Convocation UMS kali ke-24 yang berlangsung di Dewan Chancellor UMS. Beliau telah mewujudkan persekitaran pemakaian pelbagai etnik bukan Melayu yang menyebabkan masyarakat, terutama mahasiswa di UMS, untuk mengamalkan pemakaian etnik masing-masing maupun pemakaian etnik lain. Membentangkan tentang metodologi kajian. Kami menggunakan kaedah soal selidik untuk mencapai objektif kajian yang kami akan lakukan. Kami telah menyediakan borang soal selidik yang mengandungi beberapa soalan yang berkaitan tentang objektif kajian kami. Borang soal selidik tersebut kami akan edarkan kepada seramai 30 orang kepada mahasiswa UPSI, dan kami akan meminta mereka untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aqwa Adini binti Zuraini 1222779 akan membentangkan berkaitan analisis terhadap kepelbagaian budaya dari aspek pemakaian etnik bukan Melayu yang diamalkan dalam kalangan mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Analisis bagi objektif pertama yang mendapat peratusan tertinggi adalah mahasiswa mudah terpengaruh dengan budaya pemakaian luar yang mengikut tren semasa.
Purata setuju direkodkan sebanyak 90% dan tidak pasti sebanyak 10%, manakala tiada peratusan tidak setuju direkodkan bagi soalan ini. Pemakaian yang mengikut peredaran zaman mampu mempengaruhi cara pemakaian mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya, analisis objektif kedua yang mendapat peratusan tertinggi ialah melalui soalan berkaitan pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya adalah merupakan faktor terbesar berlakunya kepelbagaian pemakaian dalam kalangan mahasiswa. Data mengumpulkan sebanyak 83.3% bersetuju, 13.3% tidak pasti dan 3.3% tidak setuju. Majoriti bersetuju kerana alam mahasiswa adalah persekitaran baharu dan mempunyai cabaran dalam era pemakaian. Akhir sekali, seramai 80% bersetuju dengan objektif ketiga, iaitu pakaian yang dipakai oleh mahasiswa etnik Melayu kelihatan kemas dan sopan, dan selebihnya 20% tidak pasti berkaitan soalan tersebut. Manakala, tiada data direkodkan bagi tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Rosli. Nombor kad metrik 1222781. Saya akan membentangkan berkaitan kesan atau impak atau faktor. Bagi bahagian faktor, terdapat 3 faktor utama, iaitu yang pertama pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu pengaruh yang terbesar di dalam hidup seseorang individu, khususnya mahasiswa di dalam pembentukan personaliti mereka, terutamanya cara pemilihan pemakaian mereka. Dan yang kedua, persekitaran pemakaian yang pelbagai. Ini merupakan salah satu penunjuk objektif berkaitan persekitaran fizikal yang mempengaruhi melalui pemerhatian sesuatu yang menarik iaitu fashion dan mempunyai kelainan yang akan menjadi ikutan. Dan yang ketiga, cara pemakaian yang melambangkan identiti etnik masing-masing. Normalisasi di zaman moden bagi para mahasiswa untuk menggayakan atau memakai pakaian tradisi mereka yang mana ia memenuhi etika pemakaian majlis formal maupun tidak formal. Seterusnya, bahagian kesan. Terdapat 3 kesan utama, iaitu yang pertama, mahasiswa bukan Melayu lebih gemar kepada pemakaian baju kurung dan baju Melayu. Hal ini demikian kerana pakaian Melayu mempunyai daya penarik tersendiri, unik dan satu-satunya pakaian tradisi yang mampu membuatkan pemakaiannya kelihatan segak. Yang kedua, pakaian etnik Melayu lebih sopan dan kemas. Hal ini disebabkan kerana pakaian Melayu terdiri daripada 2 bahagian. Sebagai contoh, baju kurung terdiri daripada bahagian baju dan bahagian kain baju kurung yang menghasilkan satu set lengkap yang mengangkat ciri-ciri kesopanan dan mengutamakan kekemasan. Dan yang terakhir, pemakaian busana Melayu oleh mahasiswa Melayu mampu menarik minat mahasiswa bukan Melayu untuk memakainya di universiti dan di luar. Hal ini tidak dapat disangkal kerana pakaian Melayu selesa untuk dipakai kerana potongan bajunya yang membantu dalam memudahkan pergerakan serta jenis material kainnya yang selesa, tidak jarang dan mempunyai pelbagai corak. Seterusnya ialah implikasi dan cadangan. Daripada analisis berikut, jelas bahawa pengaruh rakan sebaya adalah merupakan faktor yang terbesar kepelbagaian cara pemakaian bagi mahasiswa di UPSI, iaitu sebanyak 83.3% yang bersetuju. Hal ini kerana mahasiswa dan mahasiswi mudah terpengaruh dengan budaya pemakaian luar berbanding pemakaian etnik masing-masing oleh kerana faktor-faktor yang telah dikaji di samping kelihatan lebih cantik dan menarik. Justru terdapat beberapa cadangan yang diketengahkan untuk memartabatkan setiap budaya pemakaian etnik yang pelbagai bagi menyerlahkan identiti kepelbagaian budaya dan kaum. Antara cadangannya ialah pihak kerajaan hendaklah memainkan peranan penting dalam memperluaskan galakan pembudayaan pakaian mengikut etnik yang pelbagai. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlulah mengadakan sambutan Hari Kebangsaan secara besar-besaran tanpa mengira peringkat lapisan umur, bangsa dan latar belakang. Hal ini dapat menunjukkan rasa perpaduan di antara masyarakat yang berbilang etnik apabila mereka berjumpa dan beramah mesra antara satu sama lain sekaligus mewujudkan sifat saling hormat menghormati. Oleh itu, sambutan seperti ini dapat menunjukkan penerimaan dan persefahaman dalam mengeratkan hubungan antara kaum dan etnik. Antara cadangan yang seterusnya ialah melaksanakan aktiviti pertandingan kebudayaan. Pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN mestilah melaksanakan aktiviti pertandingan kebudayaan. Contohnya penganjuran program atau pertandingan festival kebudayaan busana tradisi bagi etnik pelbagai. Dengan mengadakan program seperti aktiviti pertandingan festival kebudayaan busana tradisi, perarakan dan persembahan bagi setiap etnik tersebut, ia menjadikan perlambangan kesenian dan kebudayaan yang mewakili semua kaum. Lontaran itu, aktiviti dan program sedemikian wajarlah dilaksanakan setiap tahun bagi menyuntik semangat perpaduan. Tuntasnya, terdapat banyak cadangan yang boleh diambil bagi melestarikan kepelbagaian budaya dari aspek pemakaian pelbagai etnik. Jelaslah bahawasanya dengan memperluaskan galakan pembudayaan pemakaian pakaian mengikut etnik, penganjuran program pertandingan busana tradisi dan lain-lain lagi dapat mewujudkan perpaduan antara kaum dan etnik.
Seterusnya, bagi kesimpulan kajian kami mendapati kebanyakan majoriti mahasiswa di UPSI dapat mengamalkan dan menerapkan budaya kepelbagaian, budaya pemakaian etnik dalam diri mereka. Ini menunjukkan bahawa kepelbagaian budaya pemakaian etnik belum pupus dalam masyarakat, terutama di universiti dalam kalangan mahasiswa. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.